Adakah cerita KLSP ini kalau bagi mereka yang kat luar sana tak setuju? Apakah solution anda? Sup guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Seimbang. Aku Faizuan. So, dalam episod ini aku just nak share satu perkara yang mana Dr. Ashraf sendiri ada keluarkan statement beberapa jam yang lalu berkaitan dengan KLSP. Adakah statement yang dikeluarkan ni masih lagi dia tak nampak ataupun buat-buat tak nampak? Tapi sebelum tu bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel Saja Seimbang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Okay, mungkin penjelasan ini dalam episod ini bukan saja statement yang dikeluarkan Dr. Ashraf, tetapi mungkin sebagai satu orang kata persoalan yang mungkin akan timbul sebentar lagi. Okey, jom kita lihat paparan ini. Seperti mana yang Dr. Ashraf ada maklumkan, ramai yang mesej peribadi mahupun komen di status peribadi saya memohon pemuda UMNO bersuara sebagaimana sebelumnya dalam isu KWSP bersasar. Okey, boleh saya tahu benarkah ramai yang menuntutnya dan benar-benar memerlukannya? Untuk pengetahuan Dr. Ashraf, seperti mana yang kita dah tahu sebagai pencarum-pencarum yang telah isi borang dan sebagainya, sebilangan besar yang bersasar ini adalah 228,800 lebih lah. So mereka ini adalah golongan yang bersasar dan yakin dan memang terdesak untuk pengeluaran resipi kali ini. Kalau kita ikutkan apa yang di-sharekan, kalau kita tengok dekat sini, aku bukan sahaja baca statement daripada Dr. Ashraf, tapi kita lihat kepada komen-komen netizen kat luar sana yang pandai-pandai belaka. Jom kita tengok. Jelas lagi nyata itulah diperlukan sekarang. Sebelum ini pemuda UMNO yang banyak menyokong kami, rakyat Marhin di bawah ini, terima kasih Daun Clyde. Kali ini kami minta tolong lagi. Dan kalau kita lihat dekat sini, bagi yang benar-benar memerlukan, memang agak tertekan dengan menunggu duit sendiri dari KWSP. Kenapa masih buat orang yang memerlukan menunggu dengan menanggung hutang yang makin tinggi? Dengan keadaan sekarang ini, pihak atasan tidak akan merasa seperti kami lalui. Cuba orang atasan ni mengalamilah sendiri apa yang kami rasa. Seorang keadaan begitu tertekan hanya kerana menanggung kos yang agak meruncing sehingga kan ada yang menjerumuskan diri ke arah mencari rezeki yang terlarang. Hanya kerana desakan hidup, tolonglah percepatkan. Okey, kalau kita lihat, aku suka tengok komen yang ni. Anas Khalid, tolong juga educate rakyat kepentingan ilmu kewangan. Kalau tidak, never ending story. Sebab anak-anak akan mewarisi kemiskinan parents jika tiada asas ilmu kewangan. Aku syok nak bahaskan perkara ini sebab ini berkaitan dengan financial expert yang kat luar sana, yang keluarkan statement membabi buta sahaja dan mengkondem pencarum-carum, sedangkan dia tak lalui apa yang pencarum ni ataupun masyarakat ataupun rakyat ini lalui sebenarnya. Kalau ikutkan kondem-kondem mereka ini, tak kisahlah daripada Menteri Kewangan ke, tak kisahlah daripada financial expert ke, tak kisahlah daripada pakar ekonomi ke, tak kisah daripada sesiapa pun yang makan gaji. Ingat pesan aku sebagai channel Saja Seimbang ini, admin Saja Seimbang ni. Okey, kalau ikutkan, kita lihat situasi sebelum PKP. Mereka ini adalah kategori yang tak minta apa pun sebegini punya rupa. Kalau ikutkan, mereka ini kerja seperti biasa, berniaga seperti biasa. Tiada apa masalah. Bila terjadinya PKP, kerajaan memang dah uruskan segala banyak bentuk bantuan. Khusus bagi mereka yang mungkin terkesan, tak terkesan pun ada, tetapi still lagi dapat bantuan. Sebab apa? Kalau kita lihat daripada permohonan awal-awal lagi, aku ingat lagi awal-awal ketelusan untuk kata tapis segala dokumen dari segi permohonan, tak tapis betul-betul. Orang yang orang kata tak terkesan pun, tak kena pun dengan apa yang sepatutnya pun, dapat juga. Contoh macam grant khas prihatin. Inilah orang kata amount bayaran yang paling tertinggi sekali lah dalam bentuk bayaran kerajaan beri. Sebanyak RM3,000. Lepas tu ada fasa kedua pula. GKP 2. Lepas tu GKP 3 pula. So, mereka ini bukan dalam situasi yang sama sebelum PKP. Selepas PKP inilah mereka ni berubah. Apa yang kerajaan lakukan? Bentuk bantuan. Tetapi, menghadkan, orang kata aktiviti mereka ini untuk mencari rezeki setiap hari. Mungkin bagi mereka yang berniaga, rezeki mereka itulah orang kata punca pendapatan mereka.
Sedangkan kalau kita lihat GKP 3,000. 3,000, bantuan 3,000 tu GKP 1 kalau mereka dapat. Itu pun kalau ada lesen PBT. Bagi mereka yang berniaga tiada lesen PBT, mereka tak akan dapat. Sebab dua syarat ini saja. Lesen PBT ada, lepas tu SSM ada. Okey, bagi mereka yang berniaga maybe depan rumah ke sebelum ini, lepas tu disebabkan ini. So, macam mana? Apa yang terjadi kepada mereka ni? Apa bentuk bantuan? Okey, BKM. Adakah BKM menyeluruh dapat ataupun fasa by fasa? 300 bagi fasa pertama, 200 bagi fasa kedua contohnya. Okey, so 300 untuk gap pembayaran fasa tu pun ambil masa 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan macam tu. So 300 untuk 2 bulan ke? 300 untuk 3 bulan ke? 300 untuk sebulan ke? Boleh. Kalau boleh, menteri kena start dulu. Bukan aku nak mengkondemkan mereka, tetapi kena fikir dengan ketelusan. Apa yang solution yang anda sebagai menteri, anda sebagai pihak atasan, anda sebagai financial yang expert, bukan mengkondem membuat konten, tetapi bagi solution. Subsidi barang, adakah telus? Adakah menyeluruh? Adakah orang kata berintegriti? Kenapa aku sebut berintegriti? Memang kerajaan bagi subsidi kepada pihak tengah ni. Lepas tu adakah pihak tengah ni beri kepada pihak peruncit? Adakah pihak peruncit ni telus mengamalkan subsidi yang diberikan kepada mereka? Membuat untuk bagi make sure pembeli-pembeli dapat manfaatnya daripada seluruh masyarakat. Kalau dari segi bantuan kita tahu tak menyeluruh pun. Bukan 100% pun. At least aku boleh cakap 50% sahaja bantuan kewangan tunai itu diberi kepada mereka yang layak. Contohnya macam BKM dan sebagainya. Tapi adakah dapat secara keseluruhan? Tak. M40 bagaimana? Oh, pembiayaan. Yes, ketelusan dari segi pembiayaan. Dari segi financial, bagus. Financial, pakai ekonomi pun agree with that. Pembiayaan. Tambahkan lagi hutang mereka. Oh, mereka pun bersuara. Oh, kena tak boleh bayar apa semua, jadi di bankrupt dan sebagainya. Itulah pakar ekonomi kata. Pakar kewangan pun kata. Itulah tak pandai uruskan kewangan masing-masing. Sedangkan korang kena faham situasi mereka ini berbeza sebelum PKP. Dan bila PKP ini, kerajaan dah stopkan segala produktiviti mereka ataupun kerja harian mereka. Apa dah jadi? Adakah nak salahkan mereka ni juga? Maybe dia ke pakar kewangan ada kata macam ni, pakar kewangan ada cakap macam ni. Please lah, pakar kewangan buat apa? Adakah bagi solution? Please, bagi solution. Bukannya condemn. Cuba bagi satu konten. Saya sebagai channel Saya Sembang ini, kalau boleh, kalau korang tengok pun, please lah, tag. Please. Aku mohon kepada financial expert, pakar ekonomi, Menteri Kewangan sendiri, please dengar apa yang saya nak bagi tahu. Cuba bagi solution untuk make sure semua rakyat ni dapat 100% bantuan. Tak kisah bantuan tunai ke, manfaat ke, make sure mereka ini stabil balik dalam keadaan yang sebelum PKP tersebut. Ingat, mereka tak minta perkara ini berlaku, tetapi disebabkan MCO, disebabkan COVID ini yang menyebabkan mereka dalam keadaan begini. So sebab itulah kalau kita lihat dekat sini, KRSP ini adalah jalan penyelesaian yang kita tak minta duit kerajaan. Kita minta duit kita sendiri keluarkan. Bukannya minta duit kerajaan. Saya tahu duit kerajaan nak digunakan untuk pilihan raya yang bakal lagi menyusul. Ataupun takkan nak guna kod SP kot, nak tahan duit kod SP untuk guna pilihan raya. Ini aku malas cakap lah. Sebab politik-politik ini macam-macam sekarang ni fokus kepada mereka sahaja. Tak fikirkan rakyat. Fikirkan apa yang mereka nak kejar, nak simpan. So sebab itulah aku bagi tahu kepada semua financial expert, menteri-menteri, please. Dan juga mereka yang tak setuju dengan pengeluaran ini, yang kerja makan gaji saja, yang dah selesa, please lah. Cuba fahami orang-orang yang terkesan ni.
orang yang dibuang kerja, suri rumah, okey, lepas tu ibu tunggal ataupun mereka yang bekerja pun tetapi keseimbangan pendapatan mereka tak sama macam dulu. Dengan komitmen bulanan, dengan OPR naik, tak kisah pun apa nak berlaku kepada rakyat. Yang fikir, baguskan toke-toke ke atas tu je. Okey, itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini dan maklumat terkini daripada channel Saja Sembang. Jangan marah-marah, jangan terasa sangat. Ini just orang kata luahan saja daripada channel Saja Sembang, apa yang aku nampak, okey, perkara begini, dan apa siapa-siapa yang condemn tak habis-habis, please lah, cuba buka sikit, fahamilah situasi orang lain. Jangan sibuk sangat, okey, dengan keselesaan anda sampai fikirkan fakta yang sedia ada je, mengikut je aliran, okey, sehingga kan tak nampak kesusahan dan kemudaratan orang lain. Itu saja. Aku Faizwan. Assalamualaikum.